Salam sejahtera, anda sedang menonton Sekilas Fakta 8 Disember bersama saya Prasad Michael. Najib Razak nampaknya boleh menarik lafaz lega apabila hukuman penjara 12 tahun dan denda 210 juta ringgit ke atasnya ditangguhkan. Ini selepas Mahkamah Rayuan membenarkan permohonan bagi pihak pembelaan untuk membawa rayuan keputusan kes SRC ke Mahkamah Persekutuan. Terdahulu, panel hakim yang diketuai Abdul Karim Abdul Jalil sebulat suara mengekalkan hukuman penjara 12 tahun serta denda 210 juta ringgit terhadap bekas Perdana Menteri itu. Hakim juga menolak rayuan Najib untuk membatalkan keputusan terdahulu di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Sementara itu, dalam sidang medianya, Ketua Pendakwa Raya VC Tambaran berkata, hujah pasukan pembelaan telah gagal untuk meyakinkan 4 orang hakim bahawa Najib tidak bersalah. 2 courts. That means 4 judges. So far, 4 judges. 4 judges have looked at it and found that the evidence presented against Dato' Sri Najib is justified to show the commission of the offences with which he is charged and the sentence that was passed. So I think the facts speak for themselves. Saya amat kecewa, itu reaksi Najib apabila Mahkamah Rayuan mengekalkan sabitan dan hukuman kes SRC terhadapnya. Dalam sidang medianya hari ini, Najib memaklumkan dia telah mengarahkan peguamnya untuk memfailkan rayuan secepat mungkin. The central issue with respect to the SRC case revolves around the 42 million that was transferred to my personal account. I would like to reiterate and to say once again that I didn't know, nor did I ask for it, neither did I direct anyone for the 42 million to be transferred to my account. Menegaskan kedudukannya sebagai orang Islam, Najib yang juga ahli Parlimen Pekan itu menjelaskan beliau telah bersumpah atas nama Allah dan dia tidak bersalah seperti yang dipertuduhkan. Sementara itu, Ketua Pasukan Pembelaan Najib, Muhammad Syafiq Abdullah, kecewa dengan kenyataan yang dibuat mahkamah terhadap Najib. Peguam kanan itu menyifatkan penggunaan perkataan memalukan negara sebagai tidak perlu dan mempunyai kesan seperti fitnah. You can see the defense of national interest did not succeed and we reject. That will be the end of the matter. But to go further and say this is national embarrassment, I think is unnecessary. And that can cause some serious element of perception on Datuk Sri Najib. Considering that the entire conviction and sentence has been stayed. Peguam itu berpandangan kenyataan itu boleh dimansuhkan semasa rayuan di Mahkamah Persekutuan. Terdahulu dalam keputusannya, panel hakim Mahkamah Rayuan menolak penjelasan Najib bahawa semua tindakannya berkaitan SRC International adalah demi kepentingan negara, sebaliknya hakim menyifatkannya sebagai memalukan negara. Dr. Mahathir Mohamad berpendapat Najib masih boleh membuat kemunculan semula sebagai Perdana Menteri Malaysia. Bekas Perdana Menteri itu berkata demikian ketika mengulas mengenai hukuman penjara dan denda Najib yang ditangguhkan. Dalam satu tulisannya di Facebook, pengerusi pejuang itu berkata, memandangkan Najib tidak akan menjalani hukuman kerana membuat rayuan kepada Mahkamah Persekutuan, dia masih boleh bertanding sebagai wakil rakyat. Mahdi juga secara sinis mengatakan bahawa Malaysia akan mencatat rekod dengan mempunyai seorang banduan sebagai Perdana Menteri. Pandangan ahli Parlimen Langkawi itu bagaimanapun tidak selari dengan pihak lain. Seorang peguam New Sin Yu misalnya berpendapat harapan Najib untuk mempertahankan kerusi Parlimen Pekan pada pilihan raya umum akan datang agak sukar. Ini kerana perkara 48/1/E Perlembagaan Persekutuan jelas menyatakan individu yang dijatuhi hukuman penjara setahun atau lebih atau denda RM2,000 atau lebih hilang kelayakan sebagai ahli parlimen.
shellfish, red meat, and beer. If you love indulging in these foods, you may end up with high uric acid level in your blood. These foods consist high level of purine, a substance that will eventually break down into uric acid and be excreted through our urine. It is recommended that the amount of dietary purines should be kept between 600 to 1,000 milligrams per day. Having too much uric acid in your blood can cause attacks of gout. It can also cause kidney stones and blockage in the kidney. The crystallization of the excessive uric acid in your blood can be eased by reducing purine-rich food to only 100 to 150 milligrams daily, maintaining a healthy lifestyle, and consuming urinary alkalinizer like Ural. It consists of sodium bicarbonate, citric acid, and sodium citrate that increases the urinary pH and solubility of uric acid to prevent crystallization. Best of all, it's lemon-flavored and sugar-free. Ural, effective urinary alkalinizer. Neutralize your uric acid problem now. Kita ke perkembangan berikutnya. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur hari ini menangguhkan perbicaraan kes rasuah Rosmah Mansor berhubung projek solar hybrid sekolah di Sarawak. Ini berikutan status MySejahtera yang menunjukkan beliau sebagai kontak rapat kes COVID-19. Hakim Muhammad Zaini Mazlan turut melapangkan perbicaraan yang dijadualkan esok selepas Peguam Jagjit Singh memberitahu mahkamah bahawa status MySejahtera anak guamnya itu berwarna jingga. Ketika ditanya Muhammad Zaini sama ada suami Rosmah, Najib Razak, positif COVID-19, Jagjit menjawab dia tidak pasti, namun dimaklumkan status MySejahtera beliau berwarna merah. Hakim kemudian mengarahkan Peguam bela supaya menyimak dan mengemaskini status MySejahtera Rosmah kerana perbicaraan perlu diteruskan pada Jumaat ini. Sementara itu, Muhammad Zaini meminta pihak pembelaan menjelaskan alasan Rosmah gagal pulang ke tanah air sebagaimana diarahkan mahkamah selepas lawatannya ke Singapura pada 21 November. Jagjit menjelaskan terdapat perubahan dalam rancangan perjalanan anak guamnya itu susulan perubahan peraturan kuarantin di bawah laluan perjalanan lengkap vaksin yang baru. Sekretariat Hartal Dr. Kontrak memaklumkan Hartal 2.0 yang dijadualkan hari ini ditunda bagi menunggu penjelasan KKM. Ini selepas Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin memaklumkan dia akan membawa isu Dr. Kontrak ke mesyuarat Kabinet dalam tempoh 2 minggu. Dalam satu kenyataan, HDK mengingatkan kegagalan penyelesaian konstruktif yang meyakinkan dan berkebajikan dengan kadar segera bakal mengakibatkan lebih ramai Dr. Kontrak meninggalkan KKM. Terdahulu menerusi pembentangan bajet 2022, Khairy berkata kerajaan bersetuju menyambung pelantikan secara kontrak 10,583 pegawai perubatan, pergigian dan farmasi dengan peruntukan 336 juta ringgit. Daripada jumlah itu, 4,186 pegawai telah dinilai dan diperakukan untuk lantikan tetap. Selain itu, Menteri Kewangan Tengku Zafrul Abdul Aziz mengumumkan kerajaan bersetuju melanjutkan kontrak lebih 10,000 doktor gigi dan ahli farmasi untuk 2 tahun lagi. HDK bagaimanapun menegaskan pengumuman pelanjutan kontrak dari 2 kepada 4 tahun tidak memberi keyakinan kukuh untuk doktor kontrak terbabit terus kekal dalam sektor awam. Berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian saja daripada saya, Prasad Michael, untuk sekilas fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh layari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.